Sistem pendidikan di Malaysia semakin berkembang. Hai, saya Awang Muhammad Syahransyah. Jadi, apa yang berlaku kepada pendidikan Islam di Malaysia sebelum, semasa dan selepas penjajahan? Pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dibuktikan secara tepat kemunculannya kerana mempunyai banyak teori. Akan tetapi, ianya dapat dilihat bermula dari Raja Melaka yang pertama kali memeluk Islam atau lebih dikenali sebagai Megat Iskandar Shah. Agama Islam ketika itu diajar oleh ulama ataupun guru agama yang telah diakui oleh masyarakat. Al-Quran dan hadis adalah tiang pendidikan Islam yang diajarkan di kawasan seperti surau, masjid, istana maupun rumah ulama. Segalanya berubah apabila tanah Melayu mula dijajah beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis. Pada tahun 1641, tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1824, tanah Melayu jatuh ke tangan British melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Pada tahun 1941 sehingga 1945, tentera Jepun telah menjajah tanah Melayu. Diikuti dengan Parti Komunis Malaya iaitu PKM telah menguasai tanah Melayu. Pada tahun 1946, British sekali lagi menjajah semula dan menubuhkan Malayan Union. Merdeka! Pada tahun 1957, tanah Melayu merdeka. Kedatangan penjajah ke tanah Melayu tidak lain tidak bukan untuk mengembangkan ajaran Kristian. Ketika itu adalah zaman kegelapan bagi bangsa Melayu, tidak kira dari segi ekonomi, politik, kebudayaan, agama dan juga pendidikan. Kedatangan mereka ini sedikit sebanyak mengganggu perjalanan sistem pendidikan di tanah Melayu. Mereka mengambil langkah berdiam diri untuk tidak membantu dalam meningkatkan perkembangan agama dan pendidikan Islam ketika itu. Kegiatan dakwah Islamiyah terpaksa dijalankan secara rahsia bagi mengelakkan tentangan ganas dari penjajah Belanda ketika itu. Kesan daripada penjajahan, British telah mewujudkan sekolah Inggeris dan juga sekolah Melayu atau dikenali sebagai dasar dualisme dalam pendidikan. Sekolah Melayu seperti sekolah di Teluk Belanga dan juga Kampung Gelam iaitu di Singapura adalah untuk mengekalkan status masyarakat Melayu seperti biasa dan juga memberi pengetahuan dalam bahasa Melayu formal. Sekolah Melayu juga menitik beratkan 3M iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Manakala sekolah Inggeris terbuka untuk semua kaum yang mana ianya terletak di kawasan bandar seperti Penang Free School. Status pendidikan Islam ketika itu turut berkembang. Penjajah tidak dapat memutuskan pendidikan Islam dan mereka cuba menghapuskannya dengan mewujudkan dua sekolah tersebut. Sekolah Inggeris meningkatkan 3M sahaja, tidak lebih daripada itu. Tujuannya adalah untuk menindas orang Melayu dan membiarkan orang Melayu hanya pakar dalam bidang pertanian, buruh dan perdagangan sahaja. Tidak lama daripada itu, muncul sekolah agama ataupun madrasah. Ianya muncul kerana kemerosotan institusi pondok itu sendiri disebabkan oleh objektif pembelajaran yang sempit yang mana fokus pada fardu ain semata-mata. Situasi ini menyebabkan lahir golongan reformis Islam di tanah Melayu atau dikenali sebagai kaum muda. Antara tokoh kaum muda tersebut adalah Syekh Tahir Jalaluddin dan juga Syekh Ahmad Al-Hadi. Madrasah ini sendiri menyediakan 3 tahap pendidikan iaitu Ibtidai, Sanawi dan juga Ali yang membawa maksud pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Bagi pelajar yang lulus pada tahap tinggi, mereka boleh melanjutkan pelajaran di Universiti Timur Tengah. Seterusnya adalah kelangsungan sekolah agama rakyat. Ianya dibina bertujuan untuk bersaing dengan sekolah vernacular atas dasar pecah dan perintah yang telah dilakukan oleh British. Sekolah agama rakyat adalah rentetan daripada madrasah dan ianya lebih formal seperti wujudnya kemudahannya lengkap, waktu belajar yang tetap, kurikulum berstruktur dan juga pembahagian bilik darjah. Di dalam sekolah agama rakyat, mereka akan mendalami bidang agama dan juga akademik bagi membolehkan mereka memperolehi sijil bagi mendapatkan peluang kerjaya. Selepas merdeka, kurikulum pendidikan Islam masih belum diwujudkan sehingga tahun 1961. Satu kurikulum khusus diperkenalkan yang dikenali sebagai KLSR iaitu kurikulum lama sekolah rendah dan menjadi KBSR dan juga KSSR.
Sebelumnya, KSLR iaitu kurikulum lama sekolah rendah hanya tertumpu pada perkara asas sahaja seperti fiqh, tauhid, sejarah silam dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dipilih. Atas kesedaran di kalangan pemimpin dan juga rakyat Malaysia, sistem pendidikan kebangsaan mengganti sistem pendidikan penjajah. Dengan itu, dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak pada tahun 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Ketika ini, tiada pihak yang menguruskan perbelanjaan kewangan pendidikan Islam. Pada tahun 1960, dasar pendidikan disemak semula dan menghasilkan Laporan Rahman Talib yang mana segala perbelanjaan ditanggung oleh Kementerian Pelajaran. Kemudian, Laporan Rahman Talib dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961 yang mana ketika ini mewajibkan sekolah-sekolah mengadakan pelajaran agama Islam 2 jam seminggu. Pada tahun 1962, pelajaran agama Islam diadakan dalam PNP biasa. Yang digunapakai sekarang adalah Akta Pelajaran 1961 yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah digazetkan dalam peruntukan akta di bawah Perlembagaan Malaysia. Nasib guru pendidikan Islam turut terkesan hasil daripada Laporan Kabinet 1979 yang mana guru tidak dapat bimbingan, guru tiada latihan ikhtisas yang cukup. Akan tetapi, ianya telah diatasi dengan cara memberi latihan perguruan kepada guru yang tidak terlatih, melantik pegawai yang mencukupi di unit pendidikan Islam, JPN dan PPD, mewujudkan nazir mata pelajaran agama Islam. Jelaslah status guru pendidikan Islam tidak diabaikan, malah dinaik taraf kedudukan dan peranannya. Dari sudut institusi pendidikan Islam, sekolah agama selepas kemerdekaan terbahagi kepada 3 jenis dari sudut pentadbiran, iaitu sekolah agama kerajaan negeri yang terletak di bawah penguasaan dan kelelaan majlis ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala yang kedua ialah sekolah agama rakyat yang dikendalikan oleh rakyat dari segi pentadbiran, kewangan, pengurusan, sukatan pelajaran dan lain-lain. Seterusnya, SMKA ataupun Sekolah Agama Kementerian Pendidikan yang terletak di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Dari sudut pengajian tinggi, ianya diletakkan di bawah pengawasan Kementerian Pengajian Tinggi, mempunyai kurikulum tersendiri yang dikawal oleh Kerangka Kelayakan Malaysia. Sebagai contoh, Kolej Islam yang pertama iaitu Kolej Islam Malaya atau dikenali sebagai KISAS. Manakala Universiti Islam yang digelar seperti UIA, USIM, UNIZA dan juga bidang pengajian Islam di universiti lain seperti UM, UKM dan USM. Timbul persoalan, adakah semua elemen berkaitan pendidikan Islam di Malaysia telah berubah sejak zaman penjajahan sehingga kini? Elemen berkaitan pendidikan Islam berubah hanya dari segi metodologi dan teknik yang digunakan bersesuaian dengan kaedah masyarakat kini. Contohnya, penggunaan bilik darjah, penambahan bahan bantu mengajar dan juga teknik pengajaran. Dan dari segi ideologi masih kekal. Perubahan yang berlaku bagi memastikan penyampaian pendidikan Islam seiring dengan peredaran masa, sedangkan Islam perlu disampaikan berdasarkan wakil tempatan. Selain itu, soalan lain menyatakan bahawa adakah penjajahan memberi impak positif kepada perkembangan pendidikan Islam di Malaysia? Impak positif hanya dalam aspek material, seperti semaraknya semangat jihad menantang penjajah. Maka dengan itu, ramai dalam kalangan masyarakat Islam ketika itu berusaha untuk menuntut ilmu duniawi dan ukhrawi sebagai bekalan untuk menentang penjajah. Ada yang menentang secara radikal dan tidak kurang juga menentang secara intelektual. Sekian daripada saya, Awang Muhammad Syahrian Shah. Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia sebelum, semasa dan selepas penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.